Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, baru-baru ini ada satu perkara yang amat panas di dalam channel ini, di dalam video ini, berkaitan dengan satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada subscriber, kepada mana-mana rakyat Malaysia yang menonton video tersebut. Tahniah diucapkan kepada Musa Aman yang telah dilantik menjadi TYT Sabah yang baharu. Namun saudara-saudara, pelantikan TYT Sabah yang baharu ini adalah satu perkara yang amat baik. Musa Aman dilantik kerana sudah pasti pihak-pihak yang berkepentingan merasakan Musa Aman layak untuk menjadi TYT Sabah. Tahniah diucapkan. Namun ada komen di dalam video admin, apa sebab sampai Musa Aman yang mungkin ada penyebab untuk Musa Aman dipecat ataupun letak jawatan sebagai TYT? Saya tidak berharap begitu, tetapi di dalam ruangan komen ada yang berkata, pecat saja, jangan ganggu pribumi Sabah. Musa Aman kami tak terima. Ada yang berkata begitu. Ada juga berkata, benar, Musa tak layak sandang tugas ini. Di dalam komen yang lain berkata, ini kalau macam ni tak adil. Pelantikan Musa sebagai TYT Sabah bukan lantikan daripada rakyat Sabah sendiri. Pecat Musa sebagai TYT Sabah. Bubar Parlimen Sabah. Nah, saudara-saudara, ada yang berkata, pelantikan Musa Aman TYT adalah permainan politik. Sepatutnya pelantikan TYT bukan permainan politik. Ada yang kata, kami orang Sabah tak sokong pelantikan TYT Sabah. Semua pemimpin di Malaysia harus menghormati rakyat. Dan ada nama ataupun calon di dalam ruangan komen disampaikan oleh netizen ataupun subscriber dari channel ini. Berkata, Anifah Aman, Pendekar Amin Mulia dan Joseph Pairin Kitingan boleh diketengahkan pihak jawatan TYT Sabah. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, jadi terdapat calon yang dinyatakan di dalam ruangan komen. Tapi saudara-saudara, takkanlah baru saja Musa Aman dilantik jadi TYT, kita sudah mahu beliau dipecat. Apapun keputusan sudah diumumkan, tahniah diucapkan kepada TYT Sabah yang baru, Musa Aman. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita telah mendengar berita sepatutnya ada perjumpaan ataupun pertemuan di antara Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Presiden Indonesia. Berita yang kita dengar adalah pertemuan itu tidak dapat dilaksanakan. Pertemuan tidak dapat dilaksanakan kerana dikatakan Presiden Indonesia Prabowo dalam keadaan kesihatan yang tidak baik ataupun dalam keadaan yang demam. Nah, saudara-saudara, saya telah mendapat satu maklumat daripada tulisan oleh Syabuddin Husin, Prabowo tak demam, Anwar yang demam. Nah, jadi persoalannya, adakah di sini sebenarnya Anwar sebagai PM yang mengelak untuk berjumpa dengan Presiden Indonesia? Adakah Anwar di sini nak larikan diri ataupun takut nak jumpa dengan Presiden Indonesia? Itu soalan saya. Tapi sebenarnya saya yakin Anwar Ibrahim sebagai PM tidak akan melakukan perkara sedemikian. Kerana pertemuan di antara pemimpin besar negara ini adalah satu perkara yang amat penting. Prabowo tak demam, Anwar yang demam. Demikian tajuk daripada Syabuddin Husin.
bertarik 24 Desember, Anwar sepatutnya mengadakan mesyuarat dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Langkawi. Tapi Anwar yang sudah berada di Langkawi kemudian memaklumkan mesyuarat tidak dapat diadakan kerana Prabowo demam. Katanya, Prabowo meminta mesyuarat ditangguhkan beberapa hari. Bagaimanapun, Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya menjelaskan Prabowo berada dalam keadaan sihat dan tidak demam. Bahkan beliau menambah, Prabowo menghadiri beberapa siri mesyuarat sebaik pulang dari sidang kemuncak di Lapan di Kahera. Tidaklah Prabowo demam, ujar Teddy, sebagaimana dipetik akhbar Kompas. Malah, kata beliau, sejurus tiba dari Kahera, Presiden Indonesia itu segera mengadakan mesyuarat tertutup. Ada videonya yang telah tersebar, kata Teddy. Laporan berita Teddy itu kemudian segera dikongsi memenuhi ruang media sosial Malaysia sambil kecaman menghujani Anwar kerana didakwa tidak berkata benar ataupun bercakap bohong. Ada yang berkata Anwar telah melanggar peraturan diplomatik kerana sewenang-wenangnya memperkatakan tentang keadaan kesihatan pemimpin negara lain. Yang lain pula mempersoalkan apakah Anwar mendapat maklumat tidak sahih mengenai Prabowo. Kenapa beliau tidak cuba mendapat maklumat yang tepat sebelum menulis di media sosial mengatakan Presiden Indonesia itu demam? Soalnya, jika benar Prabowo demam sebagaimana ditulis Anwar, bagaimana Setiausaha Kabinet Indonesia sendiri boleh mengatakan sebaliknya? Sepanjang hari ini ramai sekali berbicara negatif mengenai apa yang dilakukan Anwar. Barangkali demam juga beliau lantaran diserang dengan pelbagai kecaman berkaitan hal itu. Barangkali tambah demam lagi Anwar ialah kerana tiada seorang pun daripada pasukan komunikasi dan penerangan kerajaan Madani termasuk Fahmi Fadzil yang merupakan jurucakap kerajaan tampil membelanya. Begitu juga penyokong-penyokong Anwar di media sosial, mereka pun sama tidak berupaya untuk tampil membela. Kebanyakan hanya tahu memuji, mengampu dan membodek saja. Saudara-saudara, adakah di sini Anwar Ibrahim sudah semakin hilang sokongan ataupun sudah semakin hilang taringnya? Nah, tapi pada akhirnya saudara-saudara, kalau nak tumbangkan Anwar pun, kita tunggulah pilihan raya yang seterusnya, bukan hari ini. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Nah, pilihan raya negeri Sabah yang tidak lama lagi akan diadakan tahun 2025. Bahang pilihan raya semakin hangat. Arena politik di Sabah semakin hangat. Dan sudah pasti jentera-jentera parti, setiap parti yang akan menghantar calon dan bertanding, berkempen akan bersedia untuk menghadapi PRN Negeri Sabah tahun 2025. Saudara-saudara yang saya amat hormati, PRN 17 Negeri Sabah. Anda rasa siapa yang bakal menang? Siapa yang bakal menang? Adakah Warisan ataupun GRS dan juga mungkin ada gabungan baru parti-parti lokal Sabah untuk menjadi kerajaan negeri yang baharu di dalam kepimpinan politik di Sabah pada PRN 17 nanti. Sabah 2024, kepimpinan dan persiapan hadapi PRN 17. Menurut Anda, siapa yang bakal menang dan siapa Ketua Menteri Sabah yang paling layak untuk dilantik pada PRN 17 tersebut? Sabah berada di ambang tahun penuh transformasi dengan pelantikan Musa Aman sebagai yang di-Pertuan Negeri ke-11 berkuat kuasa 1 Januari 2025 dan PRN ke-17 semakin menghampiri. Persoalannya, tarikh PRN yang dikatakan pada tahun 2025, tapi belum ada tarikh dan bulannya. Pelantikan bekas Ketua Menteri Sabah itu
selepas dikurniakan surat cara pelantikan jawatan berkenaan daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada 17 Disember, menandakan satu pencapaian penting dalam kepimpinan negeri ini. Pengalaman politik luas dimiliki Ketua Menteri paling lama berkhidmat untuk negeri di bawah Bayu itu, dijangka membawa pengaruh yang stabil sepanjang tempo kritikal ini. Menjelang 2025, arena politik Sabah semakin rancak dengan kerjasama dan strategi kempen PRN yang dirangka. Perkembangan ini sudah tentu mempengaruhi pilihan raya terbabit. Parti-parti politik terutama yang berada dalam gabungan parti pemerintah GRS diterajui Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, telah mula mengatur strategi. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, anda rasa adakah PH Sabah yang pula bakal mendepani PRN menerusi kepimpinan baru dengan Presiden APCO Datuk Iwan dipilih sebagai pengerusi PH pada 1 Disember lepas untuk penggal 2024-2026. Nah, tuan-tuan dan puan, adakah PH dan GRS mungkin akan bergabung ataupun mungkin tidak sehaluan pada PRN 17 nanti? Kita nantikan saja. Yang pasti mungkin ada parti lokal, mungkin termasuk Warisan, mempunyai harapan untuk menang PRN 17. Menurut anda saudara-saudara, siapa yang menang dan siapa yang bakal jadi Ketua Menteri dan siapa yang terpelanting? Apa komen anda?